Tapi kita orang Malaysia ni seperti biasa, kita hanya tahu apa yang kita diberitahu. Itu saja. Orang kita kan malas membaca. Dia tahu apa yang dia tahu sajalah. Orang sedang bercerita tentang Palestin, oh dia tahulah, dia pun marahlah kepada Israel. Tanpa kita mengetahui bahawa penindasan pada umat Islam berlaku begitu lama, bukan di Palestin saja. Contohnya sejak 2017, negara China dia telah menahan dan mengurung lebih 1 juta etnik Uyghur dan warga Islam lain daripada Turki, keturunan Turki. Dia tahan di sebuah kamp yang dipanggil kamp pendidikan semula di Xinjiang. Ini tak ramai orang perjuangkan dan tak ada dengar orang boikot produk kepada China, tak ada. Sebab kita hanya tahu apa yang diberitahu saja. Begitu juga penduduk Islam dari etnik Hui di China diganyang habis-habisan oleh polis negara China kerana mereka mempertahankan Masjid Najiaying yang terletak di Nagyu dalam wilayah Yunnan. Dan ini baru berlaku 27 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan taqwa, cantikkanlah kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengurusi, para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah Taman Seri Rampai, yang saya raikan juga Yang Bahagia Datuk Nur Azman bin Idris selaku Presiden Pertubuhan Sokongan Komuniti Sejahtera ataupun K2S, merangkap Timbalan Pengurusi Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah Taman Seri Rampai. Seterusnya para pegawai, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Setelah kali terakhir kita bertemu di masjid ini kira-kira 2052 hari yang lalu, iaitu hari Khamis 22 hari bulan Mac tahun 2018. Maknanya sudah 5 tahun 7 bulan 12 hari. Dan saya yakin tuan-tuan pun tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita membincangkan tajuk perpaduan ummah hingga ke jannah semasa itu. Alhamdulillah malam ini dapat kita kembali bertatap muka dan kita akan membicarakan isu-isu semasa seperti yang disebutkan oleh pengurusi tadi berkaitan tentang malhamah. Apa benda malhamah ni kita akan terangkan sebentar lagi. Hadirin hadirat sekalian, antara tanda-tanda dunia sudah semakin kiamat adalah bila kita melihat banyak berlakunya kematian akibat pembunuhan. Itu tanda kiamat makin dekat. Apa tanda burung perpat
terbang rendah hinggap di para. Apa tanda kiamat dekat, manusia dibunuh di mana-mana. Apa tanda burung perepat terbang berarak saban senja. Apa tanda kiamat dekat, membunuh jadi biasa. Sebab itu dalam satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, la taqumus sa'atu hatta yaksural harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qal al-qatlu al-qatlu. Satu hari kata Abu Hurairah, Nabi sebut tak akan datang hari kiamat sebelum banyaknya berlaku al-haraj. Sahabat bertanya, haraj itu apa ya Rasul? Jawab Nabi, haraj itu adalah pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Ini hadis dalam Sahih Muslim, dimasukkan dalam kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Sama juga ada hadis lain daripada Abu Musa al-Asy'ari, inna baina yaday sa'ah al-haraju. Qalu wa mal haraj? Qala al-qatlu. Sama juga Abu Musa al-Asy'ari, dia pun bercerita benda yang sama. Kata, ya, saya pun pernah mendengar Nabi sebut begitu, tak akan berlaku hari kiamat sebelum berlakunya al-haraj. Saya tanya, al-haraj itu apa? Jawab Nabi, pembunuhan demi pembunuhan. Tiba-tiba ada sekelompok sahabat, qalu aksaru mimma naqtul ya Rasul, adakah orang akan saling membunuhan itu lebih daripada pembunuhan yang pernah kita lakukan dalam medan-medan perang? Inna lanaqtulul amil wahid aksa min sab'ina alfa. Kita kalau berperang ya Rasul, kadang-kadang boleh yang terkorban itu cecah puluh ribu orang pun ada. Bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, innahu laisa biqatlikumul musyrikin walakin qatla ba'dukum ba'dha. Oh, bukan pembunuhan yang cara begitu, tapi pembunuhan ini adalah pembunuhan antara sesama mereka. Qalu wa ma'na uquluna yawma idzin. Ya Rasul, bila manusia zaman itu saling bunuh-membunuh, mereka dah tak ada otak ke ketika itu? Dah tak ada akal dah boleh berfikir. Kata Nabi, innahu latanza'u qulu ahli zalika zaman wa yukhallafu lahu haba'um minan nasi. Zaman itu nanti manusia ni akan dicabut akal mereka. Macam dah tak ada otak. Otak tu ada tapi macam tak ada. Dan orang yang ketika itu haba'um minan nas, manusia yang tak ada makna pun dalam hidup. Tak guna pun kalau jadi manusia, memang tak berguna langsung. Yahsibu aktsaruhum annahum ala syai' wa laisu ala syai'. Ketika mereka berbunuh itu, mereka mendakwa mereka di atas jalan kebenaran, padahal seorang habuk pun bukan berada pada jalan kebenaran. Orang lain semua neraka belaka, dia je lah yang surganya. Tapi tak ada langsung, mereka bukan potongan ahli surga atau ahli kebenaran. Yang dia tahu dia bunuh semua orang. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dia masukkan juga dalam Sunan Ibnu Majah. Dan ini kita boleh rujuk dalam kitab Al-Fitan bab tasabut fil fitnah syarh sunnah ba'syaratus sa'ah. Ini semua hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, pembunuhan berlaku. Ada satu hadis lain kata Abu Hurairah, wallazi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadril qatilu fima qatal. Demi Allah, kata Nabi, akan datang satu zaman seorang pembunuh, dia pun tak tahu kenapa dia diarahkan pergi membunuh. Aku pun tak tahu kenapa. Walal maqtul fima qutila. Dan orang yang dibunuh pun, dia pun pelik. Apa sangka bunuh aku? Tapi dia dah mati, tak boleh undo lah. Kalau boleh undo, dia nak hidup balik macam main game tu kan. Dia dah mati, dia pun macam tepuk dahi lah. Apa kena mengena dengan aku? Dia seolah begitu. Orang yang dibunuh pun jadi tak faham, orang yang membunuh pun juga tak faham. Faqila kaifa yakunu zalika? Qala al-harjul qatilul wal maqtul finnar. Kata Nabi, itulah petanda banyaknya pembunuhan
Dan orang yang membunuh itu masuk neraka, dan orang yang dibunuh itu pun disemak dulu. Kalau tak betul caranya, dia juga akan dimasukkan ke neraka. Ini disyarahkan, ini hadis dalam Sahih Muslim. Macam contoh kita bergaduh sesama kita, tiba-tiba kita kalah, mati. Kita jangan ingat bila kita mati kita masuk surga, yang bunuh kita masuk neraka. Tak, kita pun mungkin masuk neraka juga. Sebab apa kita tak dapat, kita tak didakwa dulu? Sebab kita mati dulu. Kalau kita tak mati, mungkin kita pula yang membunuh dia. Jadi tak tahu siapa dulu je membunuhnya. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Inilah dia hadirin hadirat sekalian, hakikat yang perlu kita terima. Sebagai umat akhir zaman, kita akan melihat kematian akibat pembunuhan ini begitu banyak sekali. Saban hari kita didedahkan dengan visual, video, gambar-gambar dalam WhatsApp group. Kita melihat kematian demi kematian yang berlaku. Dibincangkan ulama, kenapa makin dunia nak kiamat, makin ramai orang-orang akan dibunuh ini ataupun terbunuh dalam peperangan dan sebagainya. Dalam Mustadrak Al-Hakim ada disebutkan satu perbahasan. Orang pernah tanya kepada Abu Burdah, kenapa orang mati kerana dibunuh ramai di hujung-hujung zaman ini? Qal fala ta'jab fa inni sami'tu walidi akhbarani annahu sami'a Rasulullah yaqul. Kata la ta'jab, jangan merasa pelik, jangan pelik. Ayah aku pernah dengar Nabi pesan pada dia, inna ummati ummatun marhumah. Umat aku, kata Nabi, adalah umat yang disayangi. Laisa 'alaiha fil akhirah hisabun wala azab. Aku doakan umat aku takkan dihisab dan takkan diseksa pada hari kiamat. Innama azabuha fil qatli wal zalazil wal fitan. Umat aku hanya dapat seksaan berbentuk, pertama dibunuh, yang kedua gempa bumi, yang ketiga difitnah. Ini adalah suatu rahmat pada umat aku. Jadi kalau kita melihat kematian saudara-saudara kita di Palestin misalnya, itu rahmat juga untuk dia. Kita sedang menyaksikanlah fenomena ini sekarang, khususnya pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku. Sebenarnya bukan kepada umat Islam saja. Banyak kes umat Islam yang ditekan oleh kuasa-kuasa luar ini. Tapi kita orang Malaysia ni seperti biasa, kita hanya tahu apa yang kita diberitahu. Itu saja. Orang kita kan malas membaca. Dia tahu apa yang dia tahu sajalah. Orang sedang bercerita tentang Palestin, oh dia tahulah, dia pun marahlah kepada Israel. Tanpa kita mengetahui bahawa penindasan pada umat Islam berlaku begitu lama, bukan di Palestin saja. Contohnya sejak 2017, negara China, dia telah menahan dan mengurung lebih 1 juta etnik Uyghur dan warga Islam lain daripada Turki, keturunan Turki. Dia tahan di sebuah kamp yang dipanggil kamp pendidikan semula di Xinjiang. Ini tak ramai orang perjuangkan, dan tak ada dengar orang boikot produk kepada China, tak ada. Sebab kita hanya tahu apa yang diberitahu saja. Begitu juga penduduk Islam dari etnik Hui di China diganyang habis-habisan oleh polis negara China kerana mereka mempertahankan Masjid Najiaying yang terletak di Nagyu dalam wilayah Yunnan. Dan ini baru berlaku 27 Mei 2023. Kerajaan China nak runtuhkan masjid, mereka pertahankan. Etnik Hui ini adalah salah satu daripada 56 kumpulan etnik yang diiktiraf oleh Beijing yang duduk di Yunan. Di situ saja ada kira-kira 700,000 daripada total 10 juta umat Islam di seluruh negara China. Berapa orang yang tahu tentang etnik Hui ini? Tak ada, sebab kita hanya tahu apa yang diberitahu. Sama juga nasib umat Islam di Kashmir. Nasib umat Islam di Kashmir ni, dunia tak berperasan bahawa apa yang berlaku kepada umat Islam di Kashmir
lebih teruk daripada yang di Palestin. Tapi kita tak tahu kerana malah baca satu hal, tak diberitahu. Di Gaza, Palestin, teruk-teruk pun sekurang-kurangnya mereka boleh menentang di dalam wilayah yang terkepung. Umpama saya dikepung di pentas ini, tapi saya masih saya boleh berlawan dengan musuh. Yang berlaku di Kashmir adalah dia dikuasai dari dalam. Musuh tu duduk sekali dengan dia. Dan kini dianggarkan seorang askar tentera mereka lengkap bersenjata akan marking 7 warga Kashmir. Satu orang marking 7 orang. Tak boleh bergerak. Dia seolah-olah menjadi zon tentera terhebat tertinggi di dunia. Orang Palestin masih boleh berlawan lagi. Kashmir tak boleh lawan. Dia keluar, ada 7, ada polis, ada tentera yang jaga dia dalam kawasan dia. Tapi kenapa kita tidak memperjuangkan habis-habisan atau memboikot India? Pertama, kerana kita malas membaca. Yang kedua, kita hanya tahu apa yang kita diberitahu. Sama juga ketika kita memboikot produk yang berkaitan dengan Israel, kita hanya boikot kepada produk yang kita diberitahu. Produk yang kita tak diberitahu ataupun kita ada kepentingan dengan produk itu, taubat lahum, kita tak boikot. Contoh, hari semalam Google mengisytiharkan dia derma 8 juta kepada Israel. Siapa nak boikot Google? Ada tuan-tuan nak boikot Google? Google Meet, Google Scholar, Google Calendar. Berapa banyak tuan-tuan menggunakan benda itu untuk pekerjaan kita sehari-hari. Meta juga telah mengisytiharkan derma kepada Israel. Meta ni apa benda? Facebook dan macam-macam. Kita terpilih lah, tapi okey lah daripada tak ada langsung. Cuma jangan act sangat. Banyak lagi isu di luar sana yang perlu kepada pembacaan dan juga keprihatinan kita sebagai orang Islam. Pembunuhan ini bukan berlaku di Palestin saja, khusus kepada umat Islam, berlaku di China, berlaku di India dan banyak tempat-tempat yang lain lagi. Cuma dalam fokus kita sudah pasti di Malaysia ni, kita memilih untuk menyatakan perasaan kita dalam Palestin. Sebab Palestin ni dekat dengan hati kita. Situlah kiblat kita yang pertama dan macam-macam sejarah lagi. Khusus dalam konteks kes di Gaza, sejak daripada 7 Oktober tahun 2023, kematian tu memang agak tinggi. Data yang kita terima pada hari ini, sejak tercetusnya konflik pada 7 Oktober, di pihak Palestin 9,061 orang terkorban, 32,000 orang sudah pun cedera, ada 2,030 orang masih hilang dan ada 1,400,000 Palestinian yang dipindahkan daripada Gaza. Gaza ni 2 juta saja rakyat dia. Kalau 1.4 juta kena keluar, artinya padang jarak, padang terkukur lah. Dan dikatakan anak-anak pun meninggal setiap 8 minit. Itu adalah statistik yang orang buat. Setiap 8 minit mati kerana dipercayai Israel ataupun IDF menggunakan phosphorus dan macam-macam lah, benda-benda senjata kimia. Ini Wallahualam masih dalam siasatan. Dan kematian di pihak Israel pun tinggi juga. Di pihak Israel direkodkan 1,436 terbunuh, ada 5,431 cedera, ada 245 orang disahkan dicolek dan ada 200,000 Israelis yang terpaksa dipindahkan. Cuma kalau Israel bagi data mati 1,436, tuan-tuan darab 2 ataupun 3 ataupun 4 lah. Dia takkan cakap kematian sebenar. Dia akan sebut sikit je kematian dia. Malu lah dia tuan-tuan. Lawan dengan gerila boleh mati ramai. Jadi mungkin jumlahnya lebih banyak. Tapi ini yang pernah disebut oleh Nabi. Kematian itu berlaku tiap-tiap hari. Cuma dalam konteks yang berlaku di Gaza ini, kita menengok adalah di kalangan sesetengah asatizah mengatakan, oh ini adalah petanda malhamah kubra. Oh inilah tanda perang besar yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Malam ni kita nak berikan pencerahan. Adakah
Situasi yang berlaku di Gaza hari ini boleh dipanggil malhamah kubra. Adakah boleh nak diistilahkan begitu? Pertama, isu malhamah kubra ini adalah bab yang benar berlaku. Dia bukan rekaan. Ramai ulama' yang susun bab ini, abwabul malahim, bab amaratil malahim, bab peperangan terbesar antara Yahudi dengan orang Islam, al-malahim. Dan ada bab tentang apakah tanda-tanda munculnya peperangan besar itu. Dan benda ini disebut dalam hadis, kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, umranu baitil maqdis kharabu yathrib, wa kharabu yathriba khurujul malhamah, wa khurujul malhamati fathu Qustantiniyata, wa fathul Qustantiniyati khurujud dajjali. Pemakmuran Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran Yathrib. Yathrib ni apa? Madinah. Kehancuran Madinah adalah tanda permulaan Al-Malhamah. Permulaan Al-Malhamah adalah tanda pembebasan Konstantinopel, dan pembebasan Konstantinopel adalah tanda kemunculan Dajjal. Ini hadis riwayat Abu Daud dan beberapa ulama. Jadi kalau tuan-tuan dengar hadis ini, antara yang Nabi sebut, hancur Madinah dulu baru malhamah. Soalan, Madinah Al-Munawwarah dah hancur ke belum? Itu soalan mudah untuk nak menerangkan adakah itu malhamah. Tuan-tuan, Madinah Al-Munawwarah satu hari nanti akan hancur. Sayang macam mana pun kita kepada Madinah. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut, latutrakannal madinatu ala ahsani makanat hatta yadkhulal kalba awi dhi'bu fayughadhi ala ba'di sawaril masjid aw alal mimbar. Kamu, kata Nabi, umat kita lah, akan meninggalkan Madinah Al-Munawwarah sehingga kan anjing ataupun serigala akan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Punyalah tak ada orang, termasuk polis-polis harap tu pun tak ada habis. Serigala dan anjing akan masuk. Fayughadhi ala ba'di sawaril masjid aw alal mimbar. Dan ada di kalangan haiwan itu akan kencing pula di tiang-tiang Masjid Nabawi. Dan ada di kalangan binatang-binatang itu akan kencing di mimbar. Mimbar Masjid Nabawi. Faqalu, sahabat pun wow, macam terkejut. Ya Rasulullah, faliman takunu simaru dzalikaz zaman? Qala lil awafi at-tayri was-sibai. Ya Rasul, kalau Madinah dah tak ada orang, pokok-pokok kurma, buah-buah ni semua, siapa yang akan makan, akan apa, ambil daripada hasilnya? Kata Nabi, semua pokok-pokok yang berbuah itu lil awafi, akan dimakan oleh awafi, iaitu burung dan juga binatang buas. At-tayr was-siba, burung dan binatang buas. Ini boleh rujuk hadis ini dalam Al-Muwatta Imam Malik, dan hadis ini ditashih, ditakhrij oleh ramai ulama hadis, antaranya Muhammad Fuad Al-Baqi rahimahullah. Begitu itu kehancuran Madinah. Jadi kalau orang tanya, ini dah perang besar Israel Islam ke Ustaz? Kena jawab, tunggu Madinah hancur dulu. Tunggu Madinah sampai masuk haiwan buah, binatang buas. Kata Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim, maksud hadis bahawa Madinah ataupun Masjid Nabawi ini akan dikosongkan adalah ianya tak ada orang, tetapi masih berpenghuni, iaitu haiwan. Dan dia akan berpenghuni sampailah munculnya Dajjal. Kemudian selepas Dajjal ada lagi penghuni, masih berpenghuni ketika turunnya Nabi Isa AS, masih berpenghuni. Dan masih berpenghuni lagi Madinah itu ketika Nabi Isa wafat di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Selepas itulah baru Madinah Al-Munawwarah hancur.
ataupun dirosakkan. Jadi prosesnya begitu banyak lagi. Artinya Madinah akan masih ada orang sampai Dajjal datang. Masih ada orang sampai turun Nabi Isa. Masih ada orang sampai Nabi Isa meninggal di Madinah, dikebumikan di Madinah. Kemudian barulah Madinah itu akan dihancurkan. Saya pun tak pastilah timeline-nya berapa lama. Jadi kalau kita simpulkan, ianya akan berlaku selepas keluarnya Dajjal dan selepas turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Iaitu pada masa manusia secara keseluruhan di akhir zaman dikumpulkan kerana dihalau oleh api yang datang daripada Yaman. Namun akhirnya kosonglah juga Madinah Al-Munawwarah daripada manusia. Al-Hafiz Ibn Hajar dia ada mengatakan, ada satu riwayat daripada Auf bin Malik, Rasul SAW masuk ke dalam masjid satu hari. Dia pun memandang kepada Madinah. Kemudian Nabi pun menyampaikan satu kata-kata, demi Allah, sesungguhnya penghuni Madinah akan meninggalkan Madinah dalam keadaan diabaikan selama waktu 40 tahun untuk dihuni oleh binatang buas. Tahukah kamu siapa itu Al-Awafi? Itulah burung dan binatang buas. Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan, Umar Al-Khattab pernah bercerita pada dia, yang mana Nabi cerita kepada Sayyidina Umar, la yasiranna ar-raqibu bi janabatil madinati thumma la yaquluna laqad kana fi hadzal hadirun minal muslimina katsirun. Satu hari esok Madinah akan ada orang lalu dekat kawasan Madinah. Nanti mereka akan bercakap, dulu Madinah ni ramai gila orang, penuh orang sini, dah tak ada lah. Sebagaimana ayat yang kita guna bila balik kampung, kita bila balik kampung, kampung-kampung tepi-tepi sungai yang lama-lama kan, ui dulu tahun 80-an ni penuh orang ni, sekarang dah tak ada. Madinah juga dalam Musnad Imam Ahmad, kata Umar Al-Khattab, Nabi cakap begitulah. Mungkin anak cucu kita masa tu, inilah Madinah, atuk aku pernah pergi sini, kau tahu, ni gambar dia. Dia tunjuk gambar kita dekat Madinah tengah makan aiskrim misalnya. Ini atuk aku dulu, dia pernah sampai Madinah. Kita tak sempat, dah banyak binatang macam zoo dah sekarang. Terdapat juga ulama yang membawakan hadis yang menentukan tempoh antara Malhamah Kubra, pembebasan Konstantinopel, dengan kemunculan Dajjal. Dia ada time frame dia. Dalam riwayat daripada Muaz bin Jabal, Al-Malhamah Kubra, pembebasan Konstantinopel, kemunculan Dajjal adalah dalam time frame 7 bulan. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Maknanya Malhamah Kubra terjadi sebelum penaklukan Konstantinopel, sementara perang Armageddon, iaitu perang Dajjal, akan berlaku selepas penaklukan Konstantinopel. Kalau tuan-tuan yang jadi keliru, Konstantinopel ni bukan Istanbul ke Ustaz? Berapa kali mau buka lah, berapa kali mau takluk itu Konstantinopel. Ini lain tahun kita bincang. Konstantinopel tidak mesti merujuk kepada Istanbul. Dia boleh saja merujuk kepada beberapa entiti-entiti lain yang terdapat di Eropah. Wallahu alam, akan datanglah kita sambung. Balik semula kepada Malhamah. Malhamah ini dalam hadis-hadis Nabi pernah menyebut, kata Auf bin Malik, ataitun Nabi fi ghazwati Tabuka wa huwa fi qubbatin min adamin faqal. Aku pernah jumpa Nabi masa perang Tabuk. Nabi sedang duduk dalam kemah yang dibuat daripada kulit. Lalu Nabi bercerita pada aku, u'dud sittan baina yadayi sa'ah. Engkau kira ada 6 perkara akan berlaku sebelum kiamat. Bila berlaku satu-satu, standby. Apa dia perkara saya nak standby ya Rasul? Pertama, mauti, kewafatanku. Aku meninggal nanti, dah kena standby kiamat. Berapa ribu tahun dah Nabi meninggal, maknanya dah lama sangatlah tanda kiamat. Summa fathu Baitul Maqdis. Selepas itu
pembebasan Baitul Maqdis. Dalam riwayat yang lain disebut pemakmuran Baitul Maqdis. Yang kedua. Kemudian Nabi kata, summa mautanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Kemudian yang ketiga, berlakunya wabak penyakit yang menyerang kamu bagaikan penyakit yang menyerang kambing, tiba-tiba kambing itu mati. Ini dipanggil pandemik. Banyak dah pandemik selain daripada COVID-19. Zaman-zaman dulu pun banyak sekali wabak-wabak yang menyebabkan kematian dalam skala besar. Kita ni pun COVID baru 19, dia ada lagi anak cucu lagi. COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23. Sampailah Abang Jamil hidup balik. Memang tak habis-habis lah dia punya nombor sirinya itu. Kemudian summa istifadatul mali hatta yu'ta ar-rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhitan. Tanda seterusnya kata Nabi adalah bila harta ni dah banyak melimpah, sehingga orang kalau ada 100 dinar merasa itu masih lagi sikit. 100 dinar tu macam seolah dia dalam poket ada 100 US dollar, masih rasa tak ada duit lagi. Rasa tak ada duit lagi walaupun dah ada 100 US dollar. Summa fitnatul la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatuhu. Kemudian timbulnya fitnah yang tidak ada satu orang pun orang Islam melainkan dia akan kena fitnah itu. Apakah fitnah itu? Viral. Viral ni fitnah yang tak boleh siapa-siapa pun mengelak. Tuan-tuan tak pernah kena viral dalam hidup? Mana ada? Semua orang pernah diviralkan hidup dia. Sama ada orang tu istana ke, gelandangan ke, semua orang hidupnya diviralkan orang. Zaman pula zaman dashcam. Zaman kita netizen menghukum sebelum orang tu dihakim. Kita menghukumi sebelum orang dihakimi. Dia tengok gambar kereta langgar motor, padahal bukan dia langgar motor, dia bagi signal nak masuk kanan, motor laju tak apa, dikejarnya kedebuk langgar. Netizen 100 komen, 99 kutuk kereta. Bongoknya kereta, Tok Mak Ninah tak ada, yang bawa laju tu tak salah, dia kat mana pun motor tak salah. Dia dihukumi sebelum dihakimi. Semua orang kena. Dashcam, masjid kita ada CCTV, semua muka kita keluar ni kan, tak boleh dielakkan lagi. Summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar fayaghdiruna. Kemudian kata Nabi akan berlaku perjanjian antara kamu orang Islam dengan bangsa kulit kuning, Bani Asfar. Siapa Bani Al-Asfar? Iaitu bangsa Rom. Fayaghdirun, tapi bangsa Rom tu akan khianat perjanjian kau. Bangsa Rom sekarang di mana? Rom ni tuan-tuan jangan bayang di Itali, Roman Itali tu dah. Rom ni Rusia. Panjang cerita lah, sebab tak boleh cerita lebih. Orang tengah sayang dekat Rusia sekarang ni. Kita lagi 10 tahun kita malas ceritalah, akan kena kecam pula ramai betul peminat Vladimir Putin dalam ni. Kemudian fayatunakum tahta zamanina ghayatan tahta kulli ghayatisna 10,000. Kemudian mereka orang Rom ni tadi akan datang berlawan dengan kamu di bawah 80 panji perang. Di bawah setiap panji ada 12,000 tentera. Ni hadis panjang, riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Abi Syaibah, Tabrani, Al-Hakim dan ramai lagi. Ini antara hadis yang menyebut agak terperinci tentang apa kronologi yang akan berlaku. Maka hadirin hadirat sekalian, kita tidak boleh semudah-mudah mengatakan oh inilah malhamah yang pernah Nabi sebut. Oh tidak. Malhamah ni benda yang lagi besar lagi. Malham atau al-malhamah ni daripada kaitan laham. Laham ni maknanya daging. Dia punya plural dia malahim, iaitu merujuk kepada daging yang banyak. Artinya kematian yang sangat banyak. Dan bila Nabi sebut malhamah kubra, kubra tu maknanya peperangan besar yang mengakibatkan banyak kematian. Dia bukan kematian yang sikit-sikit 4,000, 9,000. No.
kematiannya begitu banyak. Sebab itu al-malhamah al-kubra, kata ulama, dia hanya terjadi pada akhir zaman. Akhir sangat dah. Kita ni belum akhir lagi. Dia kalau ulama, dia kalau kata Dr. Yusuf Wabil ni antara yang mengkaji kiamat. Kiamat ni dia ada dua chapter, dua bahagian. Bahagian pertama, kemunculan Imam Mahdi. Ini muncul atau tidak, ini kita tak tahu. Kemunculan tu officially belum. Mengaku ramai lah. Saya dulu masa Masjid Negeri Pahang, saya kira ada dah 3-4 orang mengaku Imam Mahdi. Ada. Tengah tahlil bangun, akulah Imam Mahdi. Ke dalam masuk lokal, mengaku Imam Mahdi. Saya ingat masjid ni pun ada 2-3 orang ada gaya muka-muka nak mengaku Imam Mahdi, tapi belum masa lagi. Belum baca. Gaya nak mengaku tu ada dah. Jadi belum. Kemudian Dajjal dia turun. Dajjal dia bukan simbolik. Kita tak boleh kata, oh Dajjal ni dah ada ustaz, televisyen tu lah Dajjal, handset tu. No, Dajjal ni dia bukan simbol. Dajjal ni makhluk betul. Wallahu a'lam. Setakat ni kita tak nampak lagi. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tak ada lah. Haji Isa ada ramai, Nabi Isa belum lagi. Ya'juj Ma'juj secara fizikalnya belum, teorinya banyak lah, simbolik. Oh ini Rusia tu Ya'juj, Amerika Ma'juj, macam-macam lah. Ada yang kata England lah Ya'juj, Amerika Ma'juj, Gog and Magog. Yang kata begitu begini. Itu teori, spark of ideas. Tetapi yang betul-betul makhluk tu tak nampak lagi. Ataupun penenggelaman 3 kawasan di muka bumi pun belum lagi berlaku. Jadi itu baru first chapter. Kalau second chapter, bahagian kedua, lagilah jauh. Asap 40 hari. Asap 40 hari itu, ada orang dia rajin kaji, dia kata, oh ustaz, yang jerebu ni asap lah. No, asap tu daripada langit dalam Quran, bukan daripada bumi. Asap sekarang jerebu ni daripada Riau, daripada bakar hutan, benda atas bumi. Dia jerebu tu daripada langit. Jadi kita katakan bukan. Apa lagi? Kedua asap. Dan terbit matahari daripada barat. Lagilah belumnya. Kecuali lah tuan-tuan pergi ke Kuantan atau pergi ke Port Dickson, matahari terbit di Port Dickson, tenggelam di Kuantan. Bolehlah taubat lah lepas daripada tu. Setakat ni tak lagi. Terbit di Kuantan, tenggelam di Port Dickson setakat ini. Apa lagi? Keluarnya binatang, dabah pun belum lagi. Kemudian apa lagi? Api yang akan menghalau manusia. Ini yang dah chapter besar. Sebab itu malhamah ini dia duduk dalam yang besar-besar ini. Kemunculan Dajjal, kemunculan Ya'juj Ma'juj dan sebagainya lagi. Banyak saya nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isya yang akan berkumandang sebentar saja lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah pada malam ini berkaitan dengan malhamah. Kami mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit sahaja pelaksanaan solat isyak berjemaah, memberi peluang pada saya untuk menghabiskan huraian ini. Hadirin hadirat sekalian, tajuk ini kita bawakan untuk kita nak memberi pencerahan terhadap pelbagai bentuk sebaran yang kita terima kebanyakan masa sekarang ini, yang mengulas berkaitan tentang konflik yang sedang terjadi di Gaza. Lalu ada yang mengatakan, oh inilah dia malhamah kubra yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis. Kita ucap terima kasihlah pada yang buat kajian. Tetapi berdasarkan apa yang dibahaskan oleh para ulama, malhamah kubra ini terlalu besar untuk nak dibandingkan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Sebab itu malhamah kubra ini, para ulama mengatakan ianya sebagai perang dunia terbesar, perang yang paling tak dapat digambarkan. Konflik di Gaza sekarang ini, yang terkorban di pihak Palestin baru 9,061 terkorban. Walaupun angka itu besar, bukanlah kita memperkecilkan,
Tapi untuk dikategorikan sebagai malhamah itu terlalu besar sangat. Sebab itu para ulama daripada dulu dia bahaskan malhamah kubra ni perang yang mana, dibahaskan. Setiap kali berlaku peperangan besar, oh dia kata ini malhamah. Tapi tidak, sebab akan ada lagi lebih besar lagi. Dulu para ulama mengatakan bahawa perang malhamah kubra ni adalah perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Perang Yarmuk ni berlaku daripada 15 sampai 20 Ogos tahun 636 Masihi. Maksud Nabi dah tak ada. Ini zaman pasukan Umar Al-Khattab berlawan dengan Heraklius. Heraklius ni Emperor of the Romans. Pasukan orang Islam melawan Empire Rome. Ini adalah perang antara kerajaan Khulafa Ar-Rashidin menentang perikatan antara Empire Byzantine campur dengan kerajaan Ghassan, campur dengan kerajaan Tanukh. Tanukh ni belah Lebanon sekarang. Bergabung 40,000 orang Islam lawan 150,000 tentera perikatan dalam Byzantine. Jadi untuk sekian lama orang kata inilah dia malhamah kubra. Tidak, datang lagi perang lain namanya Hattin. Perang Hattin ni berlaku di Tiberias ataupun Tiberias pada 3 sampai 4 Julai tahun 1187. Ini semua perang yang berlaku di Palestin, yang berlaku di semenanjung Palestin sekarang. Perang Hattin ini berlaku zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Berlaku di Tiberias. Tiberias ni orang Arab gelarkan Bahiratu Tabariyah, terletak dekat dengan kawasan Bukit Golan sekarang, lebih kurang dalam 40 km begitulah. Jadi perang Hattin ini perang yang merupakan kekalahan besar kepada pejuang salib, yang telah membuka jalan kepada pembukaan kota Baitul Maqdis. Berpindah urusannya daripada Nasrani dipegang kembali oleh orang Islam. Peperangan Hattin ini, perang Hattin ini juga melibatkan perang gabungan perikatan Kingdom of Jerusalem. Kerajaan Jerusalem dia buat perikatan dengan beberapa Catholic Military Order. Ini semua askar-askar di bawah Catholic lah, County of Tripoli ataupun the Knights Templar. Knights Templar ni kalau kita kesatria lah, kesatria ataupun panglima bergelar. Dia ni dapat jadi panglima, diberi kurnia. Dia bukannya macam askar regular, dia ditauliakan oleh tuanku gitulah. Melibatkan Principality of Antioch, Knight Hospitaller, Order of Saint Lazarus ataupun the Order of Saint Lazarus of Jerusalem. Begitu juga Order of Mount Joy. Kekuatan tentera salib antara 18,000 hingga 20,000 orang. Dan ini perang besar zaman itu. 1,200 knights ataupun kesatria telah digerakkan untuk menentang orang Islam. 3,000 askar bersenjata, 500 Turkopols. Turkopols ni pemanah terlatih. Dia archer tu lain, pemanah yang tembak lepas. Kalau pemanah terlatih ni adik-beradik sniper lah. Situ saja ada 500 orang. Dan mereka menggunakan 15,000 tentera infanteri ataupun pejalan kaki. Tentera Salahuddin Al-Ayyubi jumlahnya antara 20,000 sampai 40,000 anggota. Dan 12,000 orang daripadanya adalah tentera pejalan kaki yang regular, cavalry lah. Sebelum tercetus perang Hattin, ada lagi perang lain sebelum tu. Start tahun 1177 sampai 1187 memang ada perang sebelum perang besar di Palestin. Tahun 1177 berlaku Battle of Mount Gisad. 1179 berlaku Battle of Marj Ayyun. Tahun 1179 berlaku Battle of Jacob's Ford. Tahun 1182 berlaku Battle of Balfour Castle. Tahun 1183 berlaku Battle of Al-Ful. 1187 berlaku Battle of Crescent. Battle of Crescent ini 7,000 Muslim tewaskan kontijen terkuat orang Kristian.
Kesatria Kristian Katolik Roger de Moulin, ni Master of the Night Hospitaller, berjaya dibunuh. Dan akhirnya Muslim once again became the eminent military power in the Holy Land, recapturing Jerusalem. Itu direkodkan dalam sejarah. Ini dah besar dah, lebih besar daripada sekarang. Jadi masa tu, oh ni malhamahan. Dah, ada lagi besar lagi. Lepas pada tu makin besar, makin besar, makin besar. Kemudian berlaku pula perang Ain Jalut. Ain Jalut ni 3 September tahun 1260. Juga berlaku di kawasan Palestin. Perang Jalut ni perang besar, terjadi pada 15 Ramadan tahun 658 Hijrah antara orang Muslim Mamluk ni sekarang ni keturunan Turki dengan bangsa Syamanis Mongol. Orang daripada Mongolia lah. Mongol masa tu dipimpin oleh Kitbuka Noyan. Dia Kristian. Kitbuka Noyan lawan dengan tentera Sultan Muzaffar Saifuddin Qutus. Dalam perlawanan itu memang sengit. Kitbuka ini pahlawan hulagu terbaik daripada keturunan Turki. Dia seorang yang kuat agama Kristian. Dalam perang Ain Jalut itu dia ditangkap. Kitbuka ditangkap oleh tentera Islam dan dia disuruh surrender. Dia tak nak surrender. Akhirnya dijatuhkan hukuman bunuh oleh Jamaluddin Akush Asy-Syamsi dan dia rela dia dibunuh lah daripada tunduk kepada orang Islam. Perang itu pun besar. Tuan-tuan boleh tengoklah sejarah Ain Jalut. Ini antara contoh-contoh perang-perang yang besar. Sebab itu Malhamah Kubra ni kata ulama, dia perang yang paling besar antara semua perang. Sebab itu setengah ulama mengatakan ianya adalah perang dunia ketiga, dan ada yang mengatakan tidak mustahil, dia adalah perang yang melibatkan perang nuklear. Perang nuklear. Cuma ada satu pandangan, ini menarik jugalah untuk kita fahami. Malhamah Kubra nanti dia akan berlaku dalam keadaan kita perang kembali ke zaman batu. Dia bukan lagi perang pakai senjata macam sekarang. Walaupun ini satu teori yang agak janggal, tapi munasabah. Mereka mengatakan bahawa perang yang besar ini akan terjadinya satu yang dipanggil EMP, Electromagnetic Pulse. Kalau kita tengok dalam filem Red Dawn ni Chris Hemsworth berlakon. Boleh cek dalam Netflix pun ada. Pihak yang serang Amerika, dia gunakan EMP, Electromagnetic Pulse, untuk mematikan semua peralatan elektronik. Kita ni jadi action ni sebab kita guna peranti. Peranti kita ni dia bukan makhluk, dia boleh dimatikan. Tak payah matikan lah. Selcom Digi tutup je pencawang, tak ada lain lah kita malam ni. Dia benda yang boleh dimatikan. Api kita sekarang ada switch, boleh dimatikan. Senjata dia ada switch dia, semua boleh dimatikan. Jadi dengan menggunakan electromagnetic pulse ini, dia memberikan gelombang magnet, merosakkan peralatan ketenteraan. Peralatan tentera kan banyak pakai canggih-canggih. Walaupun perkara ini masih lagi diperdebatkan, tetapi Albert Einstein, ini orang cerdik, dia pernah diwawancara oleh Alfred Werner tahun 1949. Orang cerdik, pakar fizik. Dia mengatakan, I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with stick and stone. Dia mengata, saya tak tahu perang dunia ketiga manusia akan perang guna senjata apa, tapi saya yakin perang dunia keempat nanti perang besar lah, Malhamah Kubra, manusia akan perang guna batu dengan kayu. Orang gelak lah pada dia sebab dia, tapi sebab dia orang cerdik. Louis Lord Mountbatten, ini kerabat diraja lah, sepupu kepada Ratu Elizabeth II. Dia pernah sebut, if the Third World War is fought with nuclear weapons, then the fourth will be fought with bow and arrows.
Kalau perang dunia sekarang, perang dunia ketiga nanti dia berlawan nuclear weapons. Tapi yang keempat dia akan lawan dengan anak panah dan juga busur saja. Bila kita baca munasabah ke pendapat orang-orang putih ini, kita cek dalam hadis. Nabi pernah memberi satu isyarat, khairu malil muslim ghanam yatba'u biha sya'ful jibali wa maqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Tak lama lagi, kata Nabi, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Kerana kambing itu boleh digembalakan di lereng-lereng bukit, boleh dibawa ke tempat hujan, turun dan naik bukit. Dan dengan kambinglah umatku akan menyelamatkan agamanya daripada gelombang fitnah. Bila hari dah kita duduk dalam suasana balik ke zaman batu, harta tak ada makna. Tuan-tuan ada duit banyak dalam bank pun dah tak ada erti lagi dah. Dah perang nak buat apa? Kita time PKP pun harta tak ada makna dah. Tak boleh nak buat apa-apa, semua online je boleh. Tak ada makna. Maka kata Nabi, yang paling bermakna ketika itu adalah orang yang bela kambing. Kalau kita nanti takdir datang Dajjal, besar perang, tuan-tuan nak lari kulu-kilir bawa ration makanan apa? Tuan-tuan nak bawa apa? Takkan nak bawa beras, takkan nak bawa Maggi, cika perut makan Maggi hari-hari. Nak bawa makan apa? Roti gardenia expired. Makanan terbaik bawa kambing, bukan daging kambing Pak Man Western tu payah nak masak. Kambing hidup betul. Kenapa Nabi sebut kambing? Kerana kambing ni dia mobile. Nak bawa lembu wagyu boleh, leceh, panjat bukit susah, panjat tangga, dia pemalas kan lembu. Kambing ni dia lincah, senang. Ayam payah nak jaga. Kambing, jadi tuan-tuan belalah kambing. Jangan bela di sini, marah dia di BKL, bela di kampung lah, bela kambing. Kambing ni bagus, bela kambing. Sebab itulah kepada tuan-tuan, kalau di sini adalah veteran askar ke apa ya, tuan-tuan semua ni ada ilmu pengetahuan survival hutan, kongsilah ilmu dengan anak-anak muda ni. Sebab bila kita balik ke zaman batu balik nanti, anak muda kita tak reti hidup untuk ikhtiar hidup, kita tumpang bersalah nanti. Kita ada ilmu hutan, tak nak ajar anak cucu. Jadi tuan-tuan yang veteran tentera ada knowledge pasal survivor ini, bincang dengan pengurusi timbalan, pengurusi masjid, buatlah kursus survivor. Kita kena ajar anak-anak kita ni teknik-teknik nak menangkap ikan air tawar, ikan laut, tangkap ketam, tangkap siput, tanpa guna peralatan moden, biar dia reti sikit. Kita kena ajar anak-anak kita teknik menangkap burung, tangkap haiwan-haiwan liar. Kita kena ajar anak muda kita kenal tumbuhan-tumbuhan liar yang boleh dimakan. Takut kebulu dia nanti duduk dalam hutan, tak tahu benda nak makan, telefon Grab dengan budak Grab pun duduk dalam hutan sama dengan dia juga. Macam mana nak order-order ni? Dia kena kenal apa nama, belajar cara buat gula. Kita kan zaman muda, budak-budak lu, kita gula buat sendiri je daripada tebu tu kan. Tebu tu air pati dia tu kita gantung dalam botol, ikat tinggi-tinggi. Dia dah jadi payah nak cerita, susah, kena praktik. Gula tu yang kita ambil, satu kawah tebu tu kita buat kerja kampung, gotong royong ramai-ramai, buat gula sendiri. Tak main gula putih yang merosakkan badan ni. Kita minum gula daripada tebu betul. Tapi teknik itu dah tak ada lagi. Kalau tuan-tuan yang ada, ajarkan kepada anak. Anggap ni jariah kita lah. Kita mungkin tak lama dah meninggal ni, anak cucu ni yang akan berhadapan dengan Dajjal, Malhamah Kubra, macam-macam. Paskan ilmu pada mereka. Macam mana nak buat garam, macam mana nak buat minyak masak. Minyak masak pun boleh dibuat. Kita ajar dia macam mana nak teknik buat ikan masin, macam mana nak buat ikan salai, macam mana nak buat udang kering, nak buat pekasam. Ini semua makanan untuk stok, makanan yang boleh kita berpindah-pindah. Kita ajar dia macam mana nak kenal buah-buah di hutan yang boleh dimakan.
cara nak memasak dalam darurat, cara nak buat periuk daripada tanah liat, cara nak buat arang, cara menghidupkan api dalam hutan. Jadi kepada tuan-tuan yang ada ilmu ini, sementara Allah beri kita ingatan yang bagus, masih ingat lagi teknik-tekniknya, turunkanlah ilmu pada anak-anak muda kita. Kita niat kepada Allah, ya Allah, aku kongsi ilmu ni supaya satu hari esok kalau berlaku malhamah kubra, perang yang besar yang boleh merosakkan seluruh dunia, anak cucu aku boleh survive lagi, boleh hidup, masih lagi boleh cari makan dengan ilmu yang kita ajar. Sebab itu dalam konteks perang Palestin sekarang ini, saya berpandangan, ni pandangan saya, dia bukanlah malhamah, tetapi kita gelarkan Majdaliyun. Majdaliyun ni bahasa Arab. Dalam bahasa Bible, Hebrew, disebut Megiddo ataupun Armageddon. Armageddon ini, yes, itu perang yang berlaku antara kita dengan orang Yahudi. Dan itu berlaku, tapi yang sekarang ni dia punya bibit saja. Sebab lokasinya tidak tepat. Berdasarkan hadis, mesti di tempat lain. Iaitu peperangan yang sebenar akan berlaku di Megiddo. Megiddo, bukan di Gaza. Megiddo ni sekarang dia dah jadi UNESCO World Heritage Site. Dalam Old Testament 12 kali disebut kalimat Megiddo ini. Dan lokasi Megiddo ini terletak 92.2 km daripada bandar Lud. Lud ni apa? Lud ini adalah tempat Nabi Isa bunuh Dajjal. Jadi dia dalam satu kawasan lah. Apa yang berlaku masa Megiddo nanti? Dalam hadis Nabi menyebut, fayahzimullahu al-yahuda fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudi illa antaqallahu zalika syai' la hajar wala syajar wala ha'it wala dabbah illa al-gharqadah fa innaha min syajarihim la tantiqu. Akhirnya Allah akan menghancurkan orang Yahudi. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan Allah di mana orang Yahudi berlindung di belakangnya, melainkan Allah menjadikannya dapat berbicara. Sama ada itulah batu, pokok, dinding, binatang. Mana Yahudi nanti bila dia perang dengan kita, dia menyorok belakang dinding. Dinding tu bercakap, oi orang Islam, ada Yahudi. Dinding bercakap. Dia menyorok belakang kucing. Kucing pun jadilah, apa benda jadi duduk belakang kucing. Miau, belakang aku, belakang aku. Oyin boleh bercakap. Ramai. Dia duduk di mana-mana saya, belakang pokok. Pokok pun bercakap. Ni belakang ni ada Yahudi. Illa kata Nabi, gharqadata. Satu spesies pokok namanya gharqad. Fa innaha min sajarihim la tantiq. Pokok itu adalah pokok orang Yahudi, mereka tak akan pecah rahsia. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Orang Yahudi dia baca hadis-hadis, dia belajar. Dia pun kena jaga diri dia juga. Sebagaimana kita belajar hadis, kita perang dengan itu, perang ni, kita pun jaga diri kita. Jadi dia pun jaga diri dia. Sebab itu dia tak nak perang tu berlaku di Megiddo. Megiddo dia jadikan kawasan UNESCO World Heritage, tak ada orang datang. Kemudian dia jadikan pula pokok gharqad sebagai tanaman besar-besaran. Mereka buat kempen Go for Green, Save the Gharqad Tree. Mereka target 240 juta pokok akan ditanam di seluruh Israel. Dalam website Jewish National Fund, di Palestin sahaja mereka telah tanam 220 juta pokok gharqad. Maknanya kalau diukur jumlah penduduk Yahudi di Palestin ada 7,509,000 secara purata, 29 pokok boleh lindung satu orang Yahudi. Ini dipanggil wawasan. Dia dah ada wawasan dia. Tapi lah mereka merancang, Allah merancang. Perancangan Allah number one lah. Dia boleh merancang macam-macam. Timbul persoalan, kenapa Ustaz kita nanti bergaduh beria sangat dengan Yahudi? Jawapannya mudah, kerana Yahudi dia bersekongkol dengan
Dajjal. Itu je. Dia bersekongkol. Dijelaskan dalam hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, khatabana Rasulullah fakana aktsaru khutbatih anid dajjal. Satu hari Nabi cerita pada kami panjang cerita kiamat, yang paling panjang Nabi cerita tentang dajjal. Wa hadzaranahu fadzakara khurujahu summa nuzul Isa alaihissalam liqatlihi. Kemudian Nabi pun ceritalah kronologi begitu begini sehinggalah Nabi menuturkan tentang turunnya Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Jadi Nabi pun ceritalah, qala Isa alaihissalam, Nabi Isa dia warning kepada Dajjal, iftahul bab, wahai Dajjal, buka pintu. Fayuftahu wa wara'ahu Dajjal ma'ahu sab'una alfa Yahudi kulluhum dhu sayfin muhalla wa sajin. Nabi kata datang Nabi Isa, dia suruh kepada Dajjal, buka pintu. Bila Dajjal buka pintu, Nabi kata, Nabi Isa tengok di belakang Dajjal ada 70,000 orang Yahudi, semuanya memegang pedang, memakai perhiasan dan juga as-saj. Apa makna saj? Wasajin. Nabi sebut saj dalam kitab Lisanul Arab. Saj ini jubah besar yang kainnya kasar, berkemungkinan sama macam talit Yahudi. Yang Yahudi biasa pakai yang saiz besar. Biasanya jubah talit ini dipakai semasa pertama hari suci Yom Kippur. Pada 10 hari bulan Tishri, ikut konsep tahun liturgi, dia bulan ke-7 kalender Ibrani. Biasanya September sampai Oktober. Dia akan pakai saj talit ini. Yang kedua, dia akan pakai semasa semayang. Orang Yahudi dia semayang, dia ada 3 kali semayang: syaharit, mincha, ma'arif. Pertama Yahudi semayang syaharit, semayang waktu pagi, subuh lah. Kemudian mincha, semayang tengah hari, zuhur. Yang ketiga ma'arif, maghrib lah. Jadi kalau tuan-tuan di sini sehari semayang 3 kali saja, lebih kurang Yahudi sajalah. Kalau semayang 4 kali saja, subuh tak semayang, itu baik sikit daripada Yahudi. Kalau tak semayang langsung, jahat pada Yahudi. Kalau tak, jahat-jahat Yahudi pun semayang 3 kali sehari. Jahat-jahat Yahudi. Dan kemungkinan lain yang Nabi sebut saj itu sama macam Persian shawl yang belit pada badan. Sebab Dajjal ni juga ada teori yang lain mengatakan dia datang daripada Isfahan. Pengikutnya adalah Syiah. Jadi ini panjanglah huraiannya. Ini pula musim-musim Yaman menyatakan ketegasan untuk menyerang pula Israel. Bagi orang yang baca selapis, wah hebatnya Yaman. Tuan-tuan, semua masalah geopolitik mesti read between the lines. Kena tengok Yaman ni Houthi. Houthi ni siapa? Kita cek satu supaya kita boleh nampak the big pictures. Setelah kita tahu hadis, kita boleh puzzle tu kita masukkan. Ingat, emas memang kuning, tapi tak semua yang kuning itu emas. Itu kena ingat. Apa yang kita baca, kita rasa wow, tapi belum tentu wow. Mungkin ada huruf lain yang kita kena gunakan, bukan huruf wow. Nabi sebut lagi, fa idza nazara ilaihi dajjal zaba kama yazubul milah fil ma. Ketika Dajjal memandang kepada Nabi Isa, dia akan cair bagaikan garam. Wa yantaliqu hariban wa yaqulu Isa alaihissalam, inna li fika darbatan lan tasbiqani biha fayudrikuhu inda babil luddi syarqi fayaqtuluh. Dajjal bila nampak Nabi Isa, dia nak lari. Nabi Isa kata, hei Dajjal, aku ada satu pukulan yang belum pernah aku gunakan. Jadi Nabi Isa dapati Dajjal berada di pintu Lud di sebelah timur. Lalu Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Ini hadis. Pintu Lud, Babul Lud, di mana duduknya? Lud ini bandar di Israel. Ada betul. Dia bandar berusia 2000 tahun. Dalam Injil 1 Tawarikh 8 disebutkan kota Lud ini tempat tinggal keturunan Bunyamin, adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Lud ni sekarang terletak di wilayah tengah Israel.
sekitar 20 km di tenggara Tel Aviv, 3 km dari ke arah utara Ramallah, dan 45 km daripada Jerusalem. Dan di Lut ni sekarang dia terkenal sebab ada Ben Gurion International Airport. Ada lapangan antarabangsa Ben Gurion. Mungkinlah Dajjal ni naik kapal terbang, tak boleh kita nafikan lah. Tak munasabah lah. Dajjal tu dia ada private jet ke, dia ada kapal terbang Charlie ke apa, tak tahu. Sebab benda tu berlaku yang sekarang itu dia jadi kawasan airport sekarang. Jadi yang ini bukan tanda besar sekali. Dia proses nak membawa kepada malhamah. Belum malhamah lagi besar lagi. Kematian ribu-riban lagi. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, inilah sedikit sebanyak berkenaan tentang malhamah yang berlaku di antara kita dengan orang Yahudi. Cuma teringat saya satu dialog ketika berlaku Detik Hitam 21 Ogos 1969. 21 Ogos 69 adalah detik hitam apabila seorang Yahudi bernama Michael Dennis Rohan, dia telah bakar 1/3 kawasan Masjid Al-Aqsa. 35 hari kemudian, kerajaan-kerajaan Arab dan kerajaan Islam ni bersetuju menubuhkan OIC, hasil daripada insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa. Ketika itu orang Zionis dah buat kurang hajar, masuk dalam masjid pakai kasut. Berlaku satu dialog. Ni saya dapat cerita ni masa di Mesir dulu. Tentera Zionis dengan orang Arab berlawan cakap. Orang Arab tu kata, "Oi Yahudi, mu jangan gedebe, mu jangan samseng. Mu tahu tak, Nabi kami pernah beritahu kami akan bunuh kamu. Kamu menyorok belakang tiang pun, tiang akan pecah rahsia. Kamu menyorok belakang pokok, pokok pun akan pecah rahsia. Jaga kau Yahudi, kanyang kau Yahudi." Apa jawab Yahudi? Orang Arab, hadis yang kau baca tu kami semua sekolah dulu belajar dah, kami tahu lama dah. Tapi Arab, kami semua tak takut. Arab kata, pesan kau tak takut? Sebab yang bunuh kami nanti bukan potongan kamu. Kamu ni semua cap ayam semua ni. Berapa cap ayam pula? Yang bunuh kami ni orang yang kuat ibadat. Semayang subuhnya macam semayang Jumaat, penuh sampai ke belakang. Ini orang yang layak bunuh kami. Kalau setakat muka macam kamu ni, cap ayam. Mari kita muhasabah. Kita nak Allah bantu orang Palestin, tapi kita kena buat persediaan iman takwa. Anak-anak muda semangat, bagus. Habis semayang kunut nazilah, semayang Jumaat kunut nazilah, semayang Isyak kunut nazilah, bagus. Tapi jangan kunut subuh tak baca pula. Rupa tak semayang subuh. Tengok gaya boykot tu hebat sangatlah gaya kan. Rokok cacang ke ni? Baik tu saya dapat senarai boykot. Saya kata ini semua cap ayam boykot ni. Bukan kita tak setuju. Mana rokok? Rokok mana rokok? Takkan rokok tak boykot? Nampak kan yang buat design tu isap rokok juga. Baik tu dia tak berani, takut kena panah petir. Dia kata, takkan aku nak masuk rokok dalam tu, Marlboro macam-macam. Tak boleh lah begitu. Asal sedap ke engkau, pahala. Asal haram lah ke, tak boleh lah. Cap ayam namanya. Boykot, betul-betul. Rokok. Ini saya sebut tadi, Google dah sedekahkan 8 juta. Boykot Google. Pening kepala. Semua terduduk gini. Sudah. Google ni kita pakai betul. Mencari maklumat, meeting dan macam-macam lagi. Meta, Facebook, apa semua. Tapi geng-geng ni kalau kita cakap begini, dia ada kitab lain pula. Tak apa Ustaz, untuk jihad tak apa. Oh tak apa, okey. Ikut engkau lah budak. Pakailah Facebook, lantak engkau lah. Tapi jangan jadi cap ayam. Sembahyang subuh kena jaga berjemaah, baru datang kekuatan. Orang macam ni yang layak untuk berhadapan menjadi tentera-tentera Mahdi, tentera-tentera Nabi Isa, untuk berjihad berlawan dengan kejahatan Dajjal dan penyokong-penyokongnya. Begitulah sedikit sebanyak ceramah kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan dan perhatian.
Mohon maaf juga kalau ada sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan, meminta kepada Allah supaya dipermudahkan segala urusan-urusan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam konteks isu di Palestin hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansur ala aduwaka wa aduwihim. Ya Allah, ampunilah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati orang Islam, damaikanlah antara mereka, khususnya di kalangan negara-negara Islam. Tolonglah kami untuk mengalahkan musuhmu dan musuh-musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahlil kitab alladhi yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uka. Allahumma khallif baina kalimatahim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la yuraddu 'alal qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, laknatilah orang-orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan para nabimu dan berperang dengan wali-walimu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah kekuatan mereka, timpakanlah seksaan yang tidak mungkin mampu dicegah oleh mereka dengan berkat nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon pertolongan daripada-Mu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabbirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah hati mereka. Ya Allah, kuatkanlah keazaman pada mereka. Ya Allah, berikanlah mereka kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ultuf bihim wa arhamhum wa akhrijhim min dhiqi wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami orang Islam yang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangilah mereka, kesianlah pada mereka. Keluarkanlah mereka dari kepungan Zionis di Gaza dan jauhkanlah mereka daripada keadaan sempit yang mereka alami ketika ini. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kullahum wa la takun alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang luka dari kalangan mereka, sembuhkanlah yang sakit daripada kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh kerana mereka tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan darimu. Ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.